Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 11 Sayangi Diri dengan tajuknya Pengantunan Seksual Kanak-kanak. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 7.1. Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri. Manakala standard pembelajaran kita adalah 7.1.1. Menyatakan maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 90, buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 90 buku teks kamu. Zeti membaca siri soal jawab tentang pengantunan seksual kanak-kanak. Apa yang kita boleh lihat pada halaman 90 buku teks kamu, terdapat beberapa maklumat tentang pengantunan seksual kanak-kanak. Kita akan membincangkan secara terperinci tentang maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Siapa yang selalu menjadi sasaran pengantunan seksual kanak-kanak? Siapa yang terlibat melakukan pengantunan seksual kanak-kanak? Dan bagaimana pengantunan seksual kanak-kanak boleh berlaku? Sebagai permulaan, cikgu akan menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Seperti yang cikgu beritahu tadi, maklumat-maklumat tentang pengantunan seksual kanak-kanak ini boleh kita baca di halaman 90 buku teks kamu. Cikgu akan menerangkan secara terperinci mengenai maklumat-maklumat tersebut. Mari kita baca bersama-sama tentang maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak mudah percaya kepada seseorang, terutama kepada yang mereka kenali. Kebiasaannya, seseorang itu akan membina kepercayaan dengan kanak-kanak itu dengan berbuat perkara yang baik dan disukai oleh kanak-kanak itu. Apabila sudah percaya, kanak-kanak itu akan mudah dipujuk untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak orang dewasa tersebut. Jadi, ini adalah maksud apa yang dikatakan pengantunan seksual kanak-kanak. Sebagai kanak-kanak, kamu perlu berhati-hati dengan orang dewasa yang kamu kenali. Jangan biarkan mereka mengambil kesempatan terhadap kamu. Maklumat seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang siapakah yang selalu menjadi sasaran pengantunan seksual kanak-kanak. Pengantunan seksual kanak-kanak kerap terjadi kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian atau yang kurang mendapat perhatian
dan kasih sayang keluarga. Setiap kanak-kanak perlukan kasih sayang daripada ibu bapa dan ahli keluarga. Ada kanak-kanak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang secukupnya kerana kesibukan ibu bapa. Ada juga anak-anak yang terabai kerana hubungan kekeluargaan yang renggang. Keadaan ini akan membuka peluang kepada seseorang yang berniat jahat untuk mengambil kesempatan terhadap kanak-kanak tersebut. Ya, selalunya yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang atau perhatian daripada ahli keluarganya, terutama daripada ibu dan bapa. Mereka ini akan mudah ditarik perhatiannya apabila ada seseorang yang mengambil berat terhadapnya. Dan inilah yang mengakibatkan mereka akan mengikut atau menurut cakap orang-orang yang ada agenda ataupun ada niat yang tersembunyi. Jadi berhati-hati dengan orang-orang yang sebegini. Maklumat seterusnya yang cikgu ingin bincangkan di sini ialah tentang siapakah yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak. Pengantunan seksual kanak-kanak mungkin boleh dilakukan oleh kenalan keluarga, ahli keluarga atau orang yang tidak dikenali. Kadang-kadang kanak-kanak tidak sedar ada orang dewasa yang dikenalinya ada berniat buruk terhadapnya. Mungkin kerana sudah biasa berjumpa dan mengenalinya, maka kanak-kanak itu tidak mengesyaki sesuatu dan tidak membantah apabila orang dewasa itu melakukan pengantunan seksual terhadapnya. Malah ada kanak-kanak yang mungkin tidak sedar bahawa perbuatan yang dilakukan terhadapnya itu adalah sesuatu yang salah. Jadi, kamu perlu sentiasa peka dan berhati-hati apabila melihat atau mendapati ada seseorang yang cuba untuk rapat dengan kamu dan mungkin ada niat yang tidak baik di sebaliknya. Keadaan ini mungkin boleh berlaku kepada kamu daripada orang yang rapat dengan ahli keluarga kamu. Mungkin juga ahli keluarga kamu sendiri. Jadi, sentiasa berhati-hati dengan keadaan ini. Sambil itu, cikgu ingin kamu melihat informasi tambahan yang diberi di buku teks kamu. Pengantunan seksual kanak-kanak juga boleh berlaku melalui media sosial. Pada zaman IT masa kini, kanak-kanak ada yang telah mempunyai telefon bimbit sendiri dan ada kemungkinan pengantunan seksual ini juga boleh berlaku melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram ataupun sebagainya. Jadi berhati-hati dengan media sosial yang kamu ada. Seterusnya, cikgu akan menerangkan secara terperinci apakah yang selalu dilakukan oleh individu-individu yang berniat jahat untuk melakukan pengantunan seksual kepada kanak-kanak. Dalam buku teks kamu ada disenarkan beberapa cara yang sering dilakukan oleh individu-individu yang berniat jahat untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Yang pertama, mereka akan mendapatkan maklumat tentang mangsa. Yang kedua, mereka akan memberikan pujian, hadiah dan layanan istimewa kepada mangsa. Yang ketiga, mereka berlakon seolah-olah bersimpati dengan mangsa. Seterusnya, mereka akan memujuk mangsa.
Individu ini juga akan cuba untuk menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan-rakannya. Mereka akan mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Dan akhirnya mereka akan melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari oleh mangsa. Ada banyak cara yang mudah yang dilakukan oleh orang dewasa untuk menarik perhatian daripada kanak-kanak, terutama kanak-kanak yang diabaikan oleh ahli keluarganya. Mereka akan menunjukkan sikap mengambil berat dan memberikan hadiah dengan tujuan untuk mengambil hati kanak-kanak tersebut. Secara perlahan-lahan, kanak-kanak itu akan dipengaruhi untuk menjauhi keluarganya. Akhirnya, kanak-kanak akan terpedaya dan orang dewasa itu akan mengambil kesempatan dengan melakukan pengantunan seksual terhadapnya. Jadi, berdasarkan perbincangan kita tentang apa yang sering dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perhatian daripada kanak-kanak sebelum mereka melakukan pengantunan seksual, maka kamu perlu sentiasa berhati-hati dengan keadaan ini. Jika kamu melihat ada sesuatu yang lain atau luar biasa yang cuba mereka buat untuk menarik perhatian kamu, maka seelok-eloknya kamu elakkan atau menjauhi diri kamu daripadanya. Sebelum cikgu mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, cikgu ingin kamu merujuk tentang satu soalan yang terdapat di halaman 90 buku teks kamu. Bincangkan cara kamu menghindari pengantunan seksual kanak-kanak. Kamu boleh mendapatkan jawapan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi. Bagaimanapun, cikgu akan memberikan kamu beberapa panduan jawapan. Yang pertama, elakkan bersendirian. Sebaiknya sentiasa bersama kawan. Kadang-kadang, orang-orang dewasa yang ada berniat jahat, dia akan mengambil kesempatan terutama kepada kanak-kanak yang bersendirian. Lebih mudah untuk mereka mempengaruhi kanak-kanak tersebut. Jadi, sebaiknya kamu perlu sentiasa ada bersama kawan ataupun bersama ahli keluarga kamu yang lain. Yang kedua, beritahu kepada ibu bapa atau kepada orang yang dipercayai. Sekiranya kamu ada mengesyaki sesiapa yang cuba melakukan pengantunan seksual kepada kamu, cepat-cepat beritahu kepada ibu bapa ataupun kepada orang yang dipercayai. Jika di sekolah, kamu boleh merujuk kepada guru kaunseling, guru kelas ataupun guru disiplin. Mungkin juga kamu boleh meluahkan perasaan kamu kepada kawan-kawan rapat kamu yang kamu percaya. Mungkin dengan tindakan kamu ini akan dapat mengelakkan kamu dari terlibat dengan pengantunan seksual. Yang ketiga, berani untuk menolak dengan bercakap secara berhemah tetapi tegas. Kebiasaannya, seperti yang cikgu maklumkan tadi, ada di antara orang dewasa yang terlibat dengan pengantunan seksual ini adalah seseorang yang kita kenali. Mungkin juga kenalan keluarga, mungkin juga ahli keluarga kita sendiri. Jadi, kamu perlu berani untuk menolak dengan berhemah, tetapi dalam keadaan tegas. Ini sekurang-kurangnya dapat menghindari kamu dari diperlakukan oleh individu yang berniat jahat.
Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk pengantunan seksual kanak-kanak. Cikgu harap penerangan cikgu tadi mengenai maksud pengantunan seksual kanak-kanak dan maklumat-maklumat yang berkaitan dapat kamu faham supaya kamu boleh gunakan untuk mengelakkan diri kamu daripada terlibat dalam pengantunan seksual. Perbincangan kita tadi adalah merujuk kepada buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 90. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.